Ustaz, boleh mula? Boleh Dia cepat mula, cepat habis kan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan. Himpunkan bagi kami, ya Allah, bagi kami kebaikan akhirat dan dunia. Rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati lagi saya kasihi sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita dan Allah akhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah insya-Allah. Menyambung perkongsian kita muka surat 83 perenggan di bawah sana dalam tajuk roh seorang hamba. Roh seorang hamba kafir dan muslim. Dalam bracket, dalam kurungan kafir dan muslim. Tidak akan keluar sehingga dia diberitahu mengenai peristiwa yang akan berlaku pada dirinya. Apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya sambil berkata, keselamatan atasmu, wahai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi salam kepadamu. Apabila orang beriman nak meninggal, maka malaikat akan datang dan disebut perkataan salam, salamun, 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 sejahtera ke atas kamu, wahai wali Allah. Maksud wahai wali ni maksudnya wahai kekasih Allah. Dan sebab tu jamak daripada wali itu aulia, aulia Allah. Siapa yang Allah kasih? Iaitu orang-orang yang beriman. Lalu malaikat memberi salam dan disampaikan salam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah memberi salam pada orang yang beriman ketika hendak meninggal dunia. Lalu malaikat maut kemudian membacakan surah Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim, surah Lebah ayat 32. Lalu alladzina tatawaffahumul malaikah. Perkataan tatawaffahumul malaikah. Perkataan apa dia? Wafat, mati. Wahai orang yang dimatikan dalam keadaan yang baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka salamun alaikum. Perkataan salam merupakan lafaz bagi orang yang beriman di dunia, ketika nak meninggal, bahkan ketika dia masuk dalam syurga, malaikat berkata salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak daripada Haywah, daripada Abu Sakhar, daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Kurzi. Ibnu Mas'ud berkata, apabila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia akan berkata kepada orang mukmin itu, Tuhanmu memberi salam untukmu. Betapa mulianya hidup orang beriman sehingga Allah yang beri salam. Maknanya bila Allah memberi salam, itu cara bagaimana Allah nak mengangkat orang-orang yang beriman bila mana Allah yang beri salam. Maknanya Khalik pencipta yang beri salam. Bukan makhluk. Nak sebutnya mulianya orang yang beriman, seolah-olah sama macam
ketika kita bincang dulu dalam kitab yang lepas di sebalik tabir kematian, macam mana bila Nabi nak wafat, malaikat kanan turun, malaikat utama turun, Jibril turun, Israfil turun, Israel turun, Mikail turun. Yang ni esko kanan, malaikat Jibril. Bila mana nak memberikan penghormatan kepada Nabi yang mulia dengan memberi salam, maknanya Allah juga memberi salam pada orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberi salam kepada kita besok. Dan Bara' bin Azib berkata, malaikat maut akan memberikan ucapan selamat kepada orang mukmin semasa nyawanya akan dicabut, dan nyawanya tidak akan keluar sebelum malaikat maut memberi salam kepadanya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'addalahum ajran karima. Dan penghormatan mereka, yakni orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya ialah ucapan salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Surah Al-Ahzab ayat 44. Kita adakan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang kita panggil tahiyat tu itulah penghormatan. Ayat tu ucapan penghormatan. Disebut dalam ayat ini tahiyyatuhum yawma yalqawnahu. Dekat sini bukan ketika barzah. Perkataan pada hari yalqawnahu hari pertemuan, iaitu hari kita bertemu dengan kematian kita, ketika malaikat datang nak mengambil nyawa kita. Lalu dalam keadaan apa? Tahiyyatuhum, dalam keadaan ucapan dari malaikat itu, iaitu salam sejahtera, kiriman daripada Allah kepada wali-wali dia, kepada orang-orang yang dia kasih, iaitu orang-orang yang beriman. Auliyaullah. Bagaimana keadaannya? Subhanallah, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti, Allah akan memperteguhkan diri orang yang beriman itu ketika hidupnya. Itu yang kita minta. Kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, jangan engkau sesatkan, kau palingkan aku daripada Islam setelah mana engkau beri kami hidayah. Itu yang kita minta. Allah mengajar kita supaya kita faham benda ni. Kemudian Nabi juga ajar kita supaya kita istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ni ya Allah di atas agamamu. Sebab itu orang yang beriman, Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Apa Allah sebut? Allah sebut dengan perkataannya, dengan firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan, Allah meneguhkan keyakinan orang-orang yang beriman itu, tauhidnya. Ketika mana? Ketika dia nak meninggal, dia tidak risau, dia tidak panik, dia tak kelam kabut, dia tak kucar kacir, dia tak lupa, dia waras, dia boleh susun hidup dia, dia boleh mengucap, dia boleh panggil anak-anak menantunya, disampaikan kepada mereka itu peringatan-peringatan, wasiat-wasiat, dia dapat mengerjakan solat sampai mati. Terkadang meninggal dunia sedang solat, kadang-kadang meninggal dunia sedang rokok, sedang sujud, sedang baca Quran, kadang-kadang sedang berzikir. Ini merupakan anugerah-anugerah. Sebab ketika mana kita dalam keadaan yang panik, kita sudah hilang pertimbangan. Saya balik tadi daripada solat, saya nampak accident. Bila nampak orang jatuh motor, kita punya hati kita dia punya perasaan takut, seriau tu, kita rasa macam kita pula yang accident. Maksud saya ialah, baru tengok orang, kita dah rasa lain perasaan kita. Bagaimana yang kita hadapi ni bukan aksiden, tetapi kematian. Nyawa ni nak dipisahkan daripada jasad yang dah menyumpang dalam badan ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kita ni nak dipisahkan jasad dengan roh. Ini yang dipanggilkan kematian. Apa dikatakan? Al-infisalu ar-ruh anil jasadi.
roh dengan jasad nak dipisahkan. Dalam keadaan bukan kepalang dia punya sakit. Dia punya sakit tu cukup kuat. Allah sebut wal tafatis saqu bisaqa. Betih-betih berbelit-belit. Sakit bukan kepalang. Dalam keadaan nak dipisahkan. Ketika itu tiba-tiba Allah datangkan ketenangan. Allah datangkan sakinah. Allah datangkan pada kita boleh berfikir dengan waras, bertindak dengan baik. Bahkan malaikat datang dengan muka yang cukup berseri-seri, lebih indah daripada muka manusia yang pernah kita bayang atas muka bumi. Orang yang kita suka kat dunia pun kita suka tengok dia tak kelip-kelip mata. Bagaimana pula yang datang ini bukan manusia tapi makhluk yang mulia dalam keadaan diciptakan daripada cahaya. Dalam keadaan pula membawa berita gembira. Salamun alaikum. Salam ke atas kamu. Salam daripada Allah kepada kamu. Kerana kasihnya Allah kepada kamu. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, ketika itu, apa lagi yang kita harapkan kepada dunia kita kalau bukan keindahan bertemu dengan kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Mujahid berkata, orang mukmin akan diberitahu mengenai kebaikan anak-anaknya agar hatinya tenteram. Bahkan orang-orang yang beriman itu diberitahu tentang keadaan anak-anaknya. Jangan kau risau, anak kau ni besok pun ikut kami. Ikut kami. Macam dalam surah Atur, surah Atur. Allah sebut dalam ayat keberapa tu saya tak pasti, disebutkan bahawa orang yang beriman itu anak cucu dia ikut. Sebab tu ayah yang baik dia akan membawa keluarga dia ke tempat yang lebih baik. Jadi kalau maknanya dalam syurga ni, kalau anak dia, cucu dia duduk bawah syurga bawah, dia boleh bawa cucu dia ni, anak dia ke syurga atas. Dalam keadaan Allah sebut tidak mengurangkan pahala ayah tu. Tidak mengurangkan dia punya kedudukan. Bahkan jadi sama. Allah tak nak nanti orang baik ni masuk dalam syurga, dia masih teringat-ingat suami dia, teringat-ingat isteri dia, dia masih teringat-ingat anak dia, dia teringat mak ayah dia. Sebab tu dalam sepotong hadis, bila masuk dalam syurga, orang yang beriman itu pertama soalan dia kata, mana mak ayah aku? Kedua ditanya, mana isteri aku? Kemudian ditanya, mana anak-anak aku? Jadi ini benda-benda biasa dalam kehidupan kita. Betul tak? Kalau kita ada anak kat rumah, ibu ni luar biasa. Dia lapar, dia cakap kat anak dia, dah makan. Dia lapar, cakap kat anaknya, dia kenyang. Inilah perangai ibu bapa. Dia susah, dia cakap dengan anak dia, dia senang. Ada duit tak ada, dia kata kat anak dia, ada duit. Ini sifat mak ayah. Sifat mak ayah ini, dia suka, dia suka menjaga orang yang duduk di bawah jagaan dia. Sebab tu dipanggil, kita ni dia panggil guardian, orang yang menjaga. Sebab tu dalam keadaan ini, benda ni ada pada sifat binatang juga. Sebab tu binatang dipanggil altruism. Altruism ini rasa kasih untuk berkorban. Rasa kasih untuk berkorban dan bersusah payah untuk orang lain yang dekat dengan kita. Sebab tu tengok kuda belang, zebra. Bila singa kejar, kuda yang besar tu lari belakang, yang kecil lari kat depan. Sedangkan yang kat belakang tu boleh lari lebih laju daripada yang kecil kat depan. Tapi yang sebabkan yang depan tu anak dia, dalam keadaan anak dia tak boleh lari laju, mak dengan bapa ni kat belakang, dia lari perlahan-lahan. Bermakna kalau singa nanti terkam, dia dapat mak dulu, dapat ayah dulu. Maka anak ni akan selamat. Maka sifat inilah yang ada pada manusia, apatah lagi manusia yang beriman. Dia risau kalau dia tak nampak anak dia bersama dia. Sebab ada orang dia baik, mati, masuk dekat tempat yang baik, kemudian dia tunggu anak dia datang. Tiba-tiba anak dia tak masuk tempat dia walaupun dah mati. Dia tanya kepada orang-orang lain, kau nampak tak anak aku? Anak kau kan dah mati. Dia mati lebih awal daripada aku. Dia tak masuk sini ke? Kau tak jumpa ke? Lalu ayah dia kata tak ada, dia tak masuk sini. Maka fahamlah ayah, anak dia meninggal, wa na'udzubillah. Dia pergi ke tempat lain, tempat yang tidak baik. Yang dipanggil tempatnya iaitu tempat yang tidak baik. Kan? Namanya sijin. Tempatnya sijin. Yang baik, illiyin.
tempat yang tak baik, roh-roh disimpan, sijin. Nak sebutnya sahabat-sahabat, itulah kegembiraan yang Allah berikan. Sebab tu Allah ni dia sayang orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat kasih pada orang yang beriman. Dia tak nak mencalarkan, melukakan hati orang yang beriman di dunia mahupun di akhirat. Ini sifat kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Kita ni kena tanamkan perasaan Allah kasih pada kita. Allah sayang kita. Dan kita kena rasakan begitu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Tadi saya sebut tentang Nabi Muhammad dalam tazkirah. Nabi Muhammad ni dia akan masuk, akan duduk dekat syurga Firdaus. Dan kita hari Jumaat kita baca kan, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Apa dia Allah kata? Kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Dan sesungguh-sungguhnya orang-orang yang beriman dan yang kedua beramal dengan amal yang soleh, maka baginya kanas lahum, maka baginya kata Allah jannatul firdausi nuzula, bagi mereka syurga Firdaus tempat duduk mereka. Sehingga bila masuk dalam syurga ini Allah kata apa? La yabghuna anha hiwala. Dan orang yang beriman dan masuk dalam syurga Firdaus ini yang saya sebut dah, syurga yang diperbuat daripada emas berwarna merah, itulah syurga Firdaus, syurga yang paling tengah dan yang paling atas, yang paling tinggi. Daripada syurga inilah keluarnya anak-anak sungai yang pergi kepada syurga-syurga lain yang lebih rendah kedudukannya daripada syurga Firdaus. Sebab graviti air dia akan turun daripada tempat yang tinggi pergi tempat yang rendah. Allah gunakan sistem dunia itu dibawa kepada akhirat. Cuba bayangkan sahabat-sahabat, Rasulullah masuk syurga Firdaus, kita juga boleh masuk syurga Firdaus. Dan kita boleh jumpa Rasulullah SAW, dan perkara ini tidak mustahil dan terbuka peluangnya kepada seluruh umat manusia, baik yang hitam, baik yang putih, baik Asia, baik Afrika, baik Eropah, semua yang beriman, kaya miskin, dia mampu untuk masuk ke syurga Firdaus, bukan syurga saja, dan mampu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi orang yang kasih kepada Allah ini, Allah kasih kepada dia, dan permintaan orang yang Allah kasih tidak akan dipersia-siakan. Subhanallah. Hebat. Seronok kita. Seronok. Bila sembang bab syurga ni, rasa seronok dia. Seolah-olah itulah tempat kita akan balik insya-Allah. Bahkan Nabi sendiri dia memberikan rangsangan kepada orang yang beriman supaya teruk macam mana kita ni, kita kena membina sangkaan baik pada Allah. Kalau syurga, jangan minta yang bawah-bawah. Minta syurga Firdaus. Kata Rasulullah, itulah syurga yang paling atas dan yang paling tengah. Yang mana kita nak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan rindu kita kepada Rasulullah. Lalu diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan mendatangi orang saleh yang akan meninggal dunia. Kemudian berkata, keluarlah wahai jiwa suci yang ada dalam jasad yang bersih. Keluarlah wahai jiwa yang terpuji. Bergembiralah wahai jiwa yang tenteram, kerana bagimu nikmat serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat terus mengucapkan kata-kata itu sampai jiwa itu keluar dari jasad. Lalu malaikat membawanya naik ke langit. Setelah sampai dibukakan pintunya dan para penjaga pintu bertanya, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, dia adalah Fulan bin Fulan. Pintu itu kemudian berkata, selamat datang wahai jiwa yang suci yang berada dalam jasad yang baik. Masuk dan bergembiralah wahai jiwa yang diredai. Allahu Akbar. Maknanya apa sahabat-sahabat? Bila daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritanya begini. Jadi bila orang tu baik, dia mati, maka dalam keadaan malaikat minta keluar pun bukan direntak. Malaikat kata, ukhruji, keluarlah dengan baik wahai jiwa yang tenang daripada jasad yang bersih, daripada jiwa yang suci, dalam keadaan tidak ada paksaan. Seolah-olah lembutnya keadaan pemergian orang-orang yang baik itu. Subhanallah. Sebab itu orang yang baik itu mati, antaranya dahinya berpeluh. Dahinya berpeluh. Mautul mu'min bi'arakil jabin. Mautul mu'min bi'arakil jabin.
Orang yang beriman itu mati dahinya berpeluh. Dahinya berpeluh. Antaranya kenapa berpeluh? Kerana apa? Dia dah penat dah bekerja dekat dunia. Kita bila bekerja, kita penat, apa akan terjadi? Peluh keluar. Tanda bekerja. Jadi orang yang beriman, dia dah penat bekerja dekat dunia. Dah bekerja penat dekat dunia, lalu bila mana dia mati, dia buktikan dengan kematiannya itu dahinya berpeluh. Ini tanda. Kadang-kadang tanda ni banyak. Kadang-kadang tanda ni sikit. Kadang-kadang tak ada tanda. Masing-masing dengan rezeki masing-masing. Bukan bermakna bila tak ada tanda matinya, maka dia mati yang tidak baik. Kita tak boleh kata begitu. Kerana tanda-tanda itu sebagai tambahan saja. Ada pun tanda-tanda yang tak ada, ia juga merupakan orang itu ada yang matinya baik. Hatta saya dah sebut, orang yang matinya teruk, sakaratnya teruk, bukan bermakna bukan makna dia itu mati tak baik. Dan kata ulama, ada orang yang matinya teruk, sakaratnya panjang, sebagai penghapusan dosa-dosa dia, sebagai kafarah. Allah sakitkan matinya, Allah payahkan perginya, supaya bila dia mati, dia dah tak ada lagi dosa-dosa. Terus dia mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hal ini hati kita kena baca banyak lapis. Jadi jangan senang menghukum orang, jangan senang kita terus menilai orang mati, jangan. Sebab orang tu mati dah, kita tak boleh dah minta maaf, kan? Dia bukan dia hidup lagi. Yang kedua, kita sendiri tak tahu dengan ilmu kita, kerana kematian ini benda-benda yang gaib. Kerana tak ada orang yang tahu keadaan diri seseorang, melainkan orang itu sendiri yang melaluinya. Lalu dia ada pengalaman dia, dan dia tak beritahu pengalaman dia pada kita. Dan kita pula janganlah kecoh-kecoh, nak kacau, nak masuk tentang jiwa ataupun pengalaman gaib yang orang lain lalu. Dan kita tak tahu. Dia dah nampak dah malaikat. Dia dah nampak dah balasan dia. Lalu dia dapat apa yang dia dapat, kita ni tak tahu. Lalu itu kena jaga elok-elok dah. Lalu kata-kata itu terus terdengar sehingga jiwa itu sampai di langit. Maknanya bila meninggal, roh itu dibawa ke langit. Pintu ke pintu dibuka bagi roh orang yang baik. Dengan bau yang sangat harum. Malaikat sangat seronok dengan roh yang baik. Dalam keadaan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah, apa tu? Surah An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa. Bila orang tu jahat, wan-nazi'ati gharqa, direntaknya oleh malaikat rohnya, nyawanya dalam keadaan yang kasar, seperti bulu duri, pokok berduri dibalut dengan kain berbulu, direntak, maka tersangkutlah duri-duri tersebut pada bulu-bulu itu. Seperti pokok talha, pokok yang berduri, dalam satu riwayat dimasukkan dalam mulut, kerongkong, ditarik oleh malaikat, maka duri-duri itu menyucut sendi-sendi, daging-daging, maka terkeluarlah daripada daging itu apa saja yang tersisa dan tertinggal. Dibuat main oleh malaikat Allah, ditarik, disorong, ditarik, disorong dalam keadaan yang begitu payah. Malaikat tarik dalam keadaan yang begitu sakit. Sebab itu sahabat-sahabat, bila mana itu untuk orang yang jahat disebut wan-nazi'at. Perkataan nazi'at, nun zai'ain, naza'a, itulah perkataan naza'. Naza' yang kita kata orang nak mati, naza'. Kita ambil bahasa Arab. Tetapi bagi perumpamaan orang yang baik, Allah gunakan ayat sebelah dia, ayat nombor 2. Wan-nashitati nashta. Wan-nashitati nashta. Bila orang tu baik, ini apa tu? Ada soalan. Bila orang tu baik, subhanallah, malaikat ambil nashitati nashta. Malaikat ambil nyawa dengan lemah lembut je. Wasabihati sabha. Dan dalam keadaan dia ambil dengan, satu tadi dengan lemah lembut, yang kedua dalam keadaan yang halus, dengan cepat, dengan segera. Wasabiqati sabqa. Dan juga malaikat yang bawa nyawa orang baik ini tasabuk. Dia berlomba-lomba, bawa naik ke langit. Setelah orang tu mati, lalu malaikat dah hiring dia sampai kubur,
Dan dekat kubur itu, daripada rumah ke kubur, 500 malaikat yang mengiringi orang yang baik. Cuma kita tak nampak. Tetapi malaikat yang iring itu 500 malaikat. Yang kita kafan dengan kain murah, yang kita guna sebut cendana yang murah, malaikat bawa sebut cendana daripada syurga, dibawa kain kafan daripada syurga, sutra, dipakaikan kepada orang yang beriman sebelum roh ini dibawa naik ke langit berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia meninggal. Lalu pintu-pintu langit dibuka. Ketika pintu langit dibuka, bau harum yang semerbak datang. Lalu malaikat bertanya, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Malaikat yang bawa kata, roh si fulan bin fulan, roh si fulan bin fulan, roh si fulan bin fulan. Bahkan malaikat yang mengiringi roh yang baik ini, malaikat itu merasa bangga. Kerana apa? Dia menumpang tui, kata orang kampung. Dia menumpang tuah orang yang meninggal. Dan dia rasa bangga dengan malaikat yang lain. Kau tahu, roh dia aku yang bawa. Kau tahu, roh dia aku yang bawa. Yang lain pula kata, akulah. Aku yang bawa, aku yang dapat. Roh fulan bin fulan, orang baik, orang soleh. Dia mati syahid. Dia tu orang yang baik, matinya sedang buat itu, buat ini. Maka malaikat mengambil peluang untuk menumpang kebaikan tuah orang yang baik meninggal. Sampai tahap itu, sahabat-sahabat. Hebat tak? Subhanallah. Lalu kata-kata itu terus terdengar sehingga jiwa itu sampai di langit. Tempat Allah Subhanahu Wa Taala berada. Apabila yang akan meninggal dunia itu adalah orang yang banyak melakukan dosa. Tadi roh orang baik. Maka malaikat akan berkata kepadanya, keluarlah kamu, wahai jiwa jahat yang berada dalam jasad yang kotor. Jadi bagi orang yang jahat, dibentak-bentak, diherdik-herdik oleh malaikat. Kamu dalam keadaan gitu seolah-olahnya. Roh yang jahat, jasad yang kotor, keluarlah engkau. Maka malaikat akan berkata kepada, keluarlah kamu, wahai jiwa jahat yang berada di dalam jasad yang kotor. Keluarlah kamu, wahai jiwa yang tercela. Kamu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Dia terus mendengar kata-kata itu sampai jiwanya keluar dari jasadnya. Kita tengah duduk di segah, dijekah, dijerit-jerit. Kalau kita disakit jantung, mati dah. Dalam keadaan pekikkan malaikat. Cuba kita bayangkan, petir yang cukup kuat, bunyi petir yang cukup kuat. Agak-agak macam mana kita? Berdebung kan? Kita terperanjat. Kalau umpamanya lebih teruk daripada petir yang menjerit, lebih teruk. Dan pekikkan itu sebelah telinga kita saja. Yang jerit ni malaikat. Malaikat ni, kerana cabut nyawa orang yang jahat, dalam keadaan muka yang bengis, hitam legam, bulu-bulu romanya api-api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak macam mana perasaan kita? Nak kata kencing, tak terbiasa. Kalau kita, perasaan kita agak-agak macam mana ketika itu? Nak kata terkencing, terberak dah. Nak kata berak, lebih teruk daripada berak. Nak kata hidup, mati dah. Nak kata mati, macam hidup. Dalam keadaan ketakutan yang cukup dahsyat. Dan dia terus mendengar kata-kata itu sampai jiwanya keluar dari jasad. Jiwa itu kemudian dibawa ke langit. Dan setelah dia sampai, dibukakanlah pintu yang ada di sana. Para penjaga pintu berkata, siapakah orang ini? Malaikat menjawab, orang ini adalah fulan. Pintu itu lalu berkata, wahai jiwa jahat yang berada dalam jasad yang kotor, tidak ada ucapan selamat datang untukmu. La ahlan wala sahlan wala marhaban bika. Pergilah kamu wahai jiwa yang tercela. Pintu-pintu langit tidak akan terbuka untukmu. Jiwa itu lalu keluar dari langit dan akan berada dalam kubur. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita tahduruhul malaikatu fa idza kana ar-rajulu salih qalu ukhruji ayatuhan nafsul tayyibah kana fil jasad tayyib." Orang yang meninggal dunia itu akan didatangi oleh para malaikat. Apabila dia orang saleh, maka akan dikatakan kepada keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada dalam jasad yang baik. Dalam keadaan bila jiwanya baik, malaikat dengan muamalah yang cukup baik. Sebab apa malaikat bermuamalah dengan baik? Sebab mereka ini kekasih Allah. Kan, dia ini layanan dia first class. Sebab Allah yang perintah. Sebab orang yang terbaik, layanan dia memanglah terbaik.
Sebab itu kadang-kadang kita di dunia nilai baik buruk pada nilai duit. Duit kita banyak, kita naik kapal terbang first class. Layanan first class tak sama dengan ekonomi kelas dalam keadaan kerana duit. Sekarang ini bukan kerana duit. Layanan baik ini kerana arahan daripada Allah. Ini ialah wali-wali aku, kekasih-kekasih aku. Maka kamu yang kena taat pada kekasih aku ni, kamu kena layan dengan layanan yang paling baik kepada mereka hatta ketika nak mati. Itu yang disebut dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka berturun-turunlah malaikat ke atas mereka, roh orang yang baik. Lalu berkata malaikat, lalu mereka berkata, jangan rasa takut, jangan bersedih. Jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam keadaan diberitahu kepada mereka tentang syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang jahat tadi, la ahlan wala marhaban laka. Tidak ada lagi bagi kamu selamat datang, tak ada. Bagi kamu penyiksaan. Hadis ini diriwayatkan oleh Syababa bin Yasar daripada Sawar, daripada Ibnu Abu Zik, daripada Muhammad bin Amr bin Atta', daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari dan Muslim sepakat mengenai urutan periwayat yang terdapat dalam hadis tersebut, tetapi Muslim tidak memasukkan Ibnu Abu Shaybah ke dalam urutan periwayat. Maknanya kedua-dua imam hadis ini meriwayatkan hadis ini. Cuma ada sedikit perbezaan dari sudut jalan sanadnya. Cerita mengenai inilah, innal mayyita tahduruhul malaikah. Orang yang meninggal dunia itu akan didatangi oleh para malaikat. Fa idza kana ar-rajulu salih, sekiranya ia adalah laki-laki yang saleh, yang baik, maka berkatalah malaikat, keluarlah wahai jiwa yang baik. Ukhruji ayatu nafsu tayyibah. Maka keluarlah wahai jiwa yang baik, yang berada dalam jasad yang baik. Begitulah sebaliknya, kalaulah yang mati itu orang yang jahat, maka direntak-rentak malaikat, dijekah-jekah malaikat, dijerit-jeritkan oleh malaikat, dimaki-maki oleh malaikat dengan pekikan yang kuat, dengan perkataan yang menakutkan, sehingga seolah-olah dia nak mati ataupun dia sudah hilang jiwanya. Sebab tu kita kan bila terperanjat, budak kecil kan, bila terperanjat, baby baru lahir, apa terjadi? Ubun-ubun dia lembik. Orang tua ni kemuncak dia terperanjat, dia akan mati kerana serangan jantung. Bila orang terlalu terperanjat, dia ada kesan pada jiwa, pada pemikiran, pada perasaan, pada tindakan. Begitulah manusia bila dalam keadaan yang amat menakutkan. Orang yang tengok cerita hantu tu kan lakonan. Tapi macam mana sampai mempengaruhi tindakan hidupnya, perasaan dia. Takut duduk seorang-seorang, takut tengok gelap, tak boleh duduk seorang-seorang. Lepas tengok cerita hantu, nak pergi dapur takut, nak pergi bilik air takut. Dalam keadaan apa? Seolah-olah hantu betul-betul ada. Seolah-olah. Dan hantu tu lakonan. Muka dia taklah seteruk mana. Kerana ia merupakan solekkan manusia sebagai satu gambaran. Agak-agak macam mana kalau malaikat yang cabut nyawa orang dalam keadaan muka yang amat mengerikan, amat menakutkan. Lalu perasaan itu macam mana kita nak hadapi dalam keadaan kita tidak ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting tu tadi. Hidup kita beramal dengan Islam supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di hidup di dunia dan juga ketika meninggal, juga ketika kita mati, juga ketika kita di barzakh, begitu juga ketika kita di akhirat kelak. Lalu Abdullah bin Hamid juga meriwayatkan hadis tersebut dengan urutan perawi seperti berikut daripada Ibnu Abi Zi'ib, daripada Muhammad bin Amr bin Atta', daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila roh seorang mukmin telah keluar, maka dia akan dibawa ke langit oleh dua malaikat. Hadis riwayat Muslim. Malaikat dua orang mengiringi roh, orang yang baik.
Hamad menceritakan tentang bau wangi roh orang mukmin tersebut. Para penduduk langit berkata, roh yang baik telah datang dari arah bumi. Selawat atas kamu roh dan atas jasad yang telah kamu diami. Kemudian roh itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ceraikanlah dia sehingga tiba hari kiamat. Maka roh orang beriman itu diceraikan daripada jasadnya. Bermulalah kehidupannya di alam barzah sehingga dia itu dibangkitkan kelak. Hamad lalu menceritakan tentang bau busuk roh orang kafir yang dilaknat. Kalau orang mukmin itu bau wangi yang sangatlah wangi. Sebab itu kita sahabat-sahabat, minyak wangi mahal ni, dia punya bau luar biasa kan. Sebab kualiti, sebab kualiti, sebab itu sebab itu minyak wangi ni yang mahal-mahal ni, yang branded memang layaklah dengan harga dia yang mahal. Sebab dia punya bau, dia punya kualiti, dia punya kesan dia memang luar biasa. Kan? Cuma kita ni orang Islam cuma nak pastikanlah benda itu boleh buat solat ataupun tidak. Itu perbincangan lah, khilaf ulama lah tentang minyak wangi yang ada alkohol dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang saya kasih siap, agak-agak macam manalah dengan roh yang wanginya itu wangi daripada syurga. Maknanya minyak wangi yang dibawa daripada syurga untuk orang-orang yang baik, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, Madinah ni, orang kirim minyak wangi kan. Kita masuk kedai-kedai yang branded lah, minyak wangi yang mesra solat. Selalunya orang Arab ni dia suka pakai minyak wangi ud, ain waw dal ud. Ud ni bahasa pokok gaharu, bahasa Melayu gaharu. Ada yang maknanya sumbernya daripada kasturi, daripada misk. Misk ini, kasturi ini disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi banyak tentang bau yang harum. Kan macam mana syurga dia punya tanahnya daripada kerikil, permata syurga, dan dasar sungainya itu daripada tanah yang berbau kasturi, misk. Nak sebut misk. Nak sebutnya agak-agak macam mana minyak wangi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kedai yang mana minyak wangi mahal-mahal ni, kan? Kita tumpang bau pun jadi dah, kan? Kita nak beli tak mampu dah. Kadang-kadang orang kirim lah. Kita tak biasa nak beli sebab kita tak pernah tengok benda tu. Orang hantar contoh botol, hantar gambar minyak wangi dia dan sebagainya. Bila mana kita dihantar contoh tu, bila kita pergi ke kedai tu, kita pun rasa teruja lah. Kenapa? Bau minyak rupanya subhanallah. Sampai hidung kita tak boleh nak bezakan mana yang wangi. Wangi belaka. Harga ribu-riban. Cuba bayangkan minyak wangi syurga. Maksud saya, yang dunia pun kita dah tak panah kan. Macam mana syurga? Allahu Akbar. Minyak wangi subhanallah. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang busuk tadi pun, roh yang jahat, maka datang dengan bau yang cukup busuk. Maka pintu-pintu langit tidak terbuka. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Kita dah jumpa hadis ni dah lama dah, banyak Apabila seseorang rindu untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih rindu lagi untuk berjumpa dengannya. Sebab itu Allah ni dia akan membalas berganda. Kalau kita rasa kita sayang Allah, kita kasih pada dia, Allah akan balas lebih daripada kasih kita kepadanya. Sebab itu orang yang jahat begitu juga. Kalau dia menderhaka kepada Allah, lebih besar lagi Allah punya kemurkaan dia kepada orang yang menderhaka. Dan sebab itu dalam hadis ini, man ahabba liqa Allah. Para siapa yang kasih kepada Allah, nak jumpa dengan Allah,
ahabballahu liqa'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih kasih cinta untuk bertemu dengan dia. Sebab itu cinta yang berbalas tau. Cinta yang berbalas. Cinta pada manusia belum tentu manusia balas. Dan cinta pada manusia dia bersifat sementara. Kita sayang suami kita, mati dia. Kita sayang isteri kita, mati dia. Dan dia mati pun dengan apa yang kita ada tak boleh nak menolong. Dalam keadaan kasih kita terkadang berpisah dalam keadaan sementara. Tetapi bila kasih kepada Allah, dia berbalas. Kejap. Kasih kepada Allah itu berbalas. Sebab itu bila mana kita kasih Allah, Allah balas kasih kita. Dalam keadaan kasih sayang ini satu kepastian. Dengan syarat dia, dengan syarat kita ni ikut syarat dia, iaitu kita ini orang yang beriman. Bila mana kita beriman, Allah kasih pada kita. Jadi kita ni kena letakkan diri kita untuk menjadi orang yang beriman dulu, baru kita dapat meraih kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah ni satu benda yang pasti. Orang kaya boleh dapat, orang miskin boleh dapat, orang bandar boleh dapat, orang kampung boleh dapat, orang pandai boleh dapat, orang tak pandai boleh dapat, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berbezanya kasih kita kepada makhluk. Dia limited, dia berakhir, dia berkesudahan dan tidak berpanjangan. Dan kasih ini, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa kasih nak jumpa Allah, Allah kasih nak jumpa dia. Tetapi wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa benci, tak suka jumpa Allah, Allah lebih-lebih lagi tak suka nak jumpa dia. Sebab tu kita jangan duk rasa petang ni Allah ni mengambil kesempatan atas keimanan kita. Jangan kita duk rasa Allah Subhanahu wa taala itu dia dapat kelebihan, manfaat, keuntungan dari keimanan kita. Kita bersyukur bukan untuk Allah dah. Dan Allah sebut dalam surah Luqman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Para siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Yang dapat diri dia sendiri. Pahala diri dia sendiri. Balasan baik syurga diri dia sendiri. Dan barang siapa wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu kufur, kamu tak bersyukur, kamu tak beriman, aku tak kurang apa pun kata Allah. Sebab apa? Innallaha ghaniyyun hamid. Aku ni sangat kaya. Aku ni sangat terpuji. Kamu beriman tak menambah martabat aku. Aku dah sempurna. Kamu kufur tak mengurang martabat aku. Aku sudah sempurna. Yang tak sempurna kamu. Yang memerlukan aku kamu. Allahus Samad. Kepada Allah tertumpu segala hajat-hajat kita. Makhluk semua berharap kepada Allah. Allah tak berharap pada makhluk. Sebab tu kadang-kadang jahatnya kita duk rasa bila mana kita ni baik, kita jangan duk rasa Allah mengambil manfaat daripada keimanan, kebaikan kita. Yang ni salah faham ni. Ataupun bila mana kita ni buat jahat, kita tak taat pada dia, kita tinggal suruhan dia, jangan duk rasa Allah akan mudarat dengan kekufuran kita. Tak. Allah telah sempurna. Maka di atas sifat inilah, bila kita sebut tentang hadis ini, tentang kasih sayang kepada Allah, saya nak beritahu satu benda je. Maknanya, bila kita kasih kepada Allah, kita taat, kita kena tahu bahawa kita confirm dapat balasan kasih sayang Allah. Tak ada orang yang kasih ke Allah, Allah tolak. Tapi kita sayang pada makhluk, belum tentu orang tu akan suka kat kita. Kita boleh susun senarai manusia kita kasih, kita sayang dekat dunia. Belum tentu dia balas balik kasih kita. Belum tentu dia cinta kita. Yang banyak berlaku SS, syok sendiri. Tetapi bila kita kasih kepada Allah, confirm Allah balas balik kasih kita. Confirm Allah akan apa? Akan datangkan kepada kita pertolongan dia. Confirm Allah akan tolong kita kat dunia ketika nak mati, ketika dah mati, ketika masuk syurga, di mahsyar, semuanya dalam pemerhatian Allah. Itulah syarat tu tadi saya nak sebut, kena ada jadi wali Allah. Kena jadi wali Allah, kekasih Allah.
Dan Imam Al-Bukhari menceritakan Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak suka dengan kematian. And kuluna nakrahul maut. Bila dengar cerita hadis ini, dan kata isteri Nabi, kami semua takut mati. Kami semua kami semua membenci mati. Ini sifat manusia biasa. Maksudnya, tak ada orang yang mudah-mudah dia kata, saya ni memang suka nak mati Ustaz. Mereka orangnya wire dah short dah. Banyak orang jenis wire dah short kat kepala, ada mencari mati. Sebab tu dia larang dalam Islam. Jangan kamu cita-citakan untuk mati. Kerana itu bukan cita-cita orang yang beriman. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kerana apa? Kerana kematian itu bukan satu perkara yang mesti baik bagi kita. Dan kehidupan itu bukan satu perkara yang mesti buruk bagi kita. Kalau Allah bagi kita hidup, ambil dah peluang kehidupan untuk menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Jadi jangan berfikir demikian, kerana jika orang mukmin ajalnya telah tiba, maka dia akan diberi berita gembira bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya keredaan dan kemuliaan. Tidak ada sesuatu pun yang lebih diinginkannya pada masa itu kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis Nabi. Maknanya Rasulullah SAW cerita perkataan, sesiapa suka nak berjumpa Allah, Allah suka nak jumpa dia. Sebab orang yang beriman sampai masa nak meninggal itu, datang malaikat dengan cerita-cerita yang menarik itu tadi, dia semakin tak sabar nak mati cepat. Tujuan nak mati cepat tu setelah melihat keadaan dia tu, di hadapan dia tu. Malaikat, balasan dia, kebaikan, keseronokan, keindahan. Dan dia semakin asyik, semakin seronok, semakin tak sabar nak mati untuk bertemu Allah. Bukan mati dia minta mati suka-suka, tak. Kerana pertemuan dengan Allah itu lebih hebat daripada kematian itu sendiri. Sebab itu mati ni, seronok tak seronok, perkara yang subjektif. Bergantung kepada jenis orang yang mati. Sebab itu orang yang baik mati, dia seronok. Orang yang tak baik mati, dia tak seronok. Sama macam hadis tadi menerangkan kepada kita. Tetapi jika orang kafir meninggal dunia, maka dia akan diberi berita buruk bahawa dia akan mendapat azab dan seksa daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menyukai pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun lebih tidak suka lagi berjumpa dengan orang kafir tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi bagi orang yang kafir, bila dia nak meninggal, dia melihat keadaan dia teruk, dia tak suka mati. Dia tak suka untuk mati. Dia kalau boleh nak lari daripada kematian. Di hadapan dia, setelah dia melihat keadaan dirinya dalam keadaan apa yang dia nak tuju itu perkara yang tidak baik, maka dia semakin takut untuk dia mati segera. Lalu kerinduan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat menafsirkan hadis tersebut dengan jelas, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Syuraih Ibn Hani yang bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang didengarnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang amat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala semasa kulitnya telah mempunyai radang, matanya telah terbuka kerana kematian telah mendatanginya, dan kerongkongnya telah berbunyi semasa rohnya dicabut, maka Allah Subhanahu wa taala juga amat ingin sekali berjumpa dengannya. Namun siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala semasa ajalnya akan dicabut, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tidak suka lagi berjumpa dengannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maknanya ke manalah kita nak pergi, sahabat, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, Tuhan yang mutlak, sudah tidak mahu lagi memandang kita, maka sempitlah hidup kita. Dan Allah menyebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Allah sebut dalam surah Taha, barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
Sebab tu perkataan a'rada, ain radal, ain radat, arada. Arada ni maksudnya berpaling. Faman a'rada an-dhikri, berpaling daripada peringatanku. Sebab tu Al-Quran itu nama lain bagi Quran ialah Al-Dhikru. Al-Dhikr. Apa tu zikir? Apa tu Al-Dhikru? Ingat. Al-Dhikrullah, ingat Allah. Al-Quran ini pengingat. Dia ni pengingat. Zikrullah ni ialah ingat Allah. Nama lain bagi Al-Quran, waman a'rada an-dhikri, pada siapa yang berpaling dari peringatanku. Al-Quran itu sendiri peringatan. Maka bagi dia, kata Allah, maka bagi dia satu kehidupan yang sempit. Bukan dunia yang sempit. Bukan duduk dalam rumah yang kecil sempit. Dalam kubur yang sempit. Tetapi sempit tanpa iman. Hidupnya sempit. Maknanya dia lebih teruk daripada orang buta. Kenapa? Orang buta tak nampak jalan sebab tak nampak, tak ada mata. Tetapi orang yang buta hidayah ini, matanya celak. Tapi dia tak nampak lagi kebenaran. Sedangkan orang buta yang matanya buta pun boleh jumpa masjid. Boleh jumpa kebenaran. Bukan saja baca Quran dengan braille. Bahkan boleh menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Mana yang buta kita pun tak faham. Nak kata dia terpekak, dengarnya dengar, tetapi tak dapat menerima kebenaran. Hatinya tertutup. Orang ini sempit jiwanya kerana tidak ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Satu kehidupan yang sempit. Dibangkitkan besok pada padang mahsyar dengan mata yang buta. Dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa mata aku buta sedangkan dahulu dekat dunia aku celak. Maka Allah pun berkata, begitu juga telah sampai kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, kamu berpaling daripadanya. Dan hari ini aku berpaling daripada kamu. Wa na'udzubillah. Maka itulah kehidupan, iaitu menolak kebenaran. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat selama 1 tahun sebelum kematiannya untuk membetulkan amalnya dan menjadikannya seseorang yang sentiasa melakukan amal soleh. Maka semasa nyawanya akan dicabut, dia akan melihat pahala yang telah dikumpulkannya sehingga jiwanya akan merasa gembira, dan pada masa itu dia merasakan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun amat ingin berjumpa dengannya. Allahu akbar. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan orang-orang yang Allah nakkan kebaikan, dia berdoa kan, lalu Allah datangkan doa-doa yang baik, lalu Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia selama berapa lama? 1 tahun. Dalam tempoh 1 tahun, dia melakukan amal-amal soleh untuk matinya. Jadi dalam tempoh 1 tahun sebelum dia mati tu, Allah dah cenderungkan pada dia supaya apa? Supaya dia nak bertaubat, supaya dia nak buat amal soleh untuk menuju kepada titik akhir sebelum dia meninggal dunia, meninggalkan dunia yang fana. Sebab itu kadang-kadang Allah ubah hidup kita, di hujung daripada hidup kita itu ada perubahan-perubahan yang kita nampak cukup cantik. Kerana apa? Transisi ini, perubahan ini, kerana kita nak menuju kepada titik yang dipanggil husnul khatimah, iaitu kesudahan yang terbaik dalam kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki masing-masing. Bahkan terkadang belum sempat beramal pun, tapi dia mati di atas keimanan. Baru saja dia bertaubat. Kemudian bila bertaubat, belum lagi beramal, baru saja bertaubat, niat dia nak berhijrah, nak menuju tempat dia nak pergi, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Maka di atas apa yang berlaku, maka Allah bersihkan dia. Sehingga banyak ceritalah kita tengok, malaikat rahmat datang, malaikat azab datang nak ambil rohnya. Lalu dalam keadaan apa? Malaikat berebut-rebut. Lalu dikira malaikat rahmat dengan malaikat azab, maka dikira tempat dia mati menuju kebaikan itu lebih hampir daripada tempat maksiat yang ditinggalkannya. Dengan perubahan ini pun sudah menjadikan kematian seseorang itu dengan kematian yang baik bila hatinya ada perubahan,
yang diberikan oleh Allah untuk condong kepada kebenaran. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala mahukan keburukan seorang hamba, maka 1 tahun sebelum kematiannya syaitan akan sentiasa menyesatkan dan memberi fitrah kepadanya, sehingga semasa dia meninggal dunia orang akan berkata fulan telah mati dalam keadaan buruk. Ketika nyawanya akan dicabut, dia akan melihat azab yang akan menimpa dirinya, dan pada masa itulah dia tidak mahu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun lebih tidak mahu berjumpa dengan orang tersebut. Jadi apabila orang itu jahat, maka hujung daripada usianya dikirimkan syaitan. Yang baik dikirimkan malaikat. Malaikat. Yang jahat dikirimkan syaitan, lalu syaitan pun menyesatkan dia agar hidupnya di hujung itu dia mati di atas wa na'udzubillah, di atas kan apa dia, su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Sebab tu kita selalu minta doa, betul tak? Allahumma apa dia, amisna bil iman, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata bil iman. Wahai Allah, hidupkan aku dengan iman, mati pun dengan iman, dan masukkan aku besok ya Allah dalam syurga pun dengan iman. Dan kita minta Allah makhtim li, Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim li bi su'il khatimah. Kita minta Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim li bi su'il khatimah. Kita minta, wahai Allah, matikan aku dengan mati yang baik, janganlah matikan aku dalam mati yang su'ul khatimah, tidak baik. Lalu Tirmizi juga menceritakan perbahasan takdir daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mahukan kebaikan seorang hamba, maka dia pasti melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya, bagaimana cara Allah melakukannya? Wahai Rasulullah, baginda SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi inilah dalam membincangkan hujung daripada kehidupan, bila Allah nakkan kebaikan pada seseorang yang memang peminum arak, penzina, pelacur dan sebagainya, bila mana Allah nakkan kebaikan, senang je, Allah pusing dia hati dia, maka dia jadi baik. Dan bila dia tukar jadi baik, walaupun dah bunuh 100 orang, tiba-tiba maut datang menjemput. Kerana niat dalam hatinya, maka dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abu Isa mengatakan bahawa hadis ini sahih. Penulis pemetik satu hadis mengenai perkara tersebut, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mahukan kebaikan pada seseorang, maka dia akan membukakan pintu bagi orang tersebut untuk melakukan amal soleh, sehingga semua orang di sekitarnya redha terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im, maka dia memperolehi ketenteraman dan rezeki serta syurga yang penuh dengan kenikmatan. Jannah Naim ini syurga yang diperbuat daripada Naim ni syurga daripada mutiara. Allah buat daripada mutiara putih. Perkataan Naim tu maksudnya syurga yang penuh kenikmatan. Allah berikan kepada orang yang Allah kasihi. Habis dah buka surat 87. Habis dah ada perbincangan sahabat-sahabat petang ni. Dalam ni ada muslimin tau. Memang saya buka, saya share saja sahabat-sahabat mana yang nak masuk, sebab tajuk dia bukan khusus untuk muslimat saja, walaupun dia kuliah muslimat, tetapi tajuk dia sesuai untuk muslimin dan juga muslimat. Boleh Tadi ada sahabat yang tanya guna kitab apa? Kita guna kitab Rahsia Kematian. Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Ini dia kitab dia. Kitab tebal. Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Sahabat yang tanya tadi. Kalau tengok publisher dia siapa? Penerbit dia Al-Hidayah. Publisher dia Al-Hidayah House of Publisher Sdn Bhd. Al-Hidayah House of Publisher Sdn Bhd. Okey, tak ada. Boleh Ustaz, saya nak tanya.
Sila Puan. Pengalaman saya menghadap jenazah kan. Ya, ya. First time sekali saya ingat jenazah tu jiran terdekat lah. Ya, ya. Saya tengok dia kiri, kanan, kiri, dia pandang. Mata tertutup tapi ke kanan, lepas tu ke kiri, tapi ke kanan, lepas tu ke kiri. Saya tengok yang lain tu asyik ketawa sebelah dia. Itu pengalaman saya yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kemudian jenazah ni baru sajalah dalam tahun lepas. Bila saya dekatkan dia, dia memang ada mata dah tutup, memang asal akhir dia kan. Memang tak ada siapa menghadap dia. Bila saya pergi dekat dengan dia, saya bacakan kalimah la ilaha illallah. Dia buka mata tu, dia tengok kat saya. Lepas tu saya suruhlah adik-adik dia ke siapa-siapa kan baca kalimah tu. Kemudian kita bagi dia air lah. So agak saya ni bagi peringatan untuk kita bersama lah. Paling afdal sekali dalam saat-saat kritikal macam tu, apa yang patut kita buat. Macam arwah saya punya beras, dia nazak dia lama sangat. Sampai saya kata ni lama lagi ni bang. Saya panggil suami dia, Zai, maafkan isteri awak. Apa-apa dosa dia maafkan. Jadi ingatan bersama kita lah apa yang paling afdal lah kita patut buat. Bila last minute ni, sebab kita tak tahu apa yang dia nampak. Betul. Okey, apa yang kita nak buat Okey, nazak ni dia ada tanda-tanda dia. Nazak ni ujung daripada nyawa seseorang itu ya, nazak senang faham bahasa Melayu. Jadi apa yang kita perlu buat, nazak ni dia ada tanda dia. Antara dia, tanda-tanda dia punya lekuk ni, pelipis ni dia tak ada lekuk, dia tegak je. Ni. Dia punya telinga ni and dia panjang dia macam tunduk dia. Hidung dia kalau kita tengok dia tunduk je. Kalau tengok betul-betul muka dia macam mayat. Kening ni tunduk je dia. And kemudian sendi-sendi tangan kaki dia renggang. Kalau kita ambil lampu picit, kita buka mata dia, kita suluh kat mata dia. Dia tak lawan, dia tak ada kedip-kedip dan dia mata dalam tu dia tak membesar, tak kecil, kena cahaya. Itu antara kadar hujung-hujung. Antaranya lagi bila kita pegang atas kepala ni ubun-ubun, kadang-kadang orang tu bila nak meninggal, ubun-ubun dia lembik Puan. Lembik. Kemudian kalau kita bagi air, kita bagi sudu dia boleh minum, lama lagi tu. Kalau kita ambil air, kita titis kat bibir dia tak boleh telan dah. Telan pun tak boleh. InsyaAllah tak lama dia akan pergi. Cuma apa yang perlu kita buat? Sebab itu kita tak tahu orang meninggal bila. Kadang-kadang kita anggap dia sekejap lagi meninggal, tapi lama seminggu. Kadang kita rasa dia meninggal seminggu, kejap lagi dia meninggal. Kita tak tahu, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang perlu kita lakukan khususnya anak-anak yang dekat dengan mak ayah, apa kita kena buat? Anak-anak pertama sekali kena bagikan masa. Maksudnya kena buat rotation lah, jadual untuk tunggu orang yang sedang nazak. Bila tanda-tanda nazak tadi dah ada, buat jadual. Adik-beradik berapa orang? Siapa yang tunggu pukul 2 sampai pukul 4? Siapa tunggu pukul 4 sampai pukul 6? Siapa tunggu pukul 6 sampai pukul 8? Kita buat rotation sebab kita nak gilir-gilir. Jangan tinggalkan orang yang sedang nazak itu seorang-seorang bila dah ada tanda yang saya sebutkan. Kenapa? Orang tu kena ada persiapan. Itu satu. Yang kedua, kena ada seorang yang tukang sebut kat telinga dia. Kalau dia tak boleh mengucap asyhadu alla ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Kalau tak boleh, mak sebut Allah, mak Allah, Allah. Bila dah sebut Allah saja tinggalkan. Nanti dia merapu lagi, opah kau datang, tok wan kau datang. Ingatkan balik kat telinga dia, mak sebut Allah, Allah, Allah. Ini yang saya sebut tu tadi, perlunya ada rotation jadual menunggu orang nazak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ada seorang yang dia masa dia menunggu tu, ada yang tukang membaca Al-Quran. Dia sunatkan kita baca surah Yasin. Dan juga surah Alif Lam Mim Ra, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd tu ini panjang. Yasin ni kurang sikit.
Tapi kalau tak boleh langsung, bacalah apa jua Al-Quran. Tetapi surah Ar-Ra'd tu, surah Yasin, antara surah-surah yang memudahkan orang nak meninggal. Bacalah surah Alif Lam Mim Ra itu. Kerana surah ini sangat memudahkan orang yang nak meninggal. InsyaAllah dengan izin Allah, tak lama kalau betul lah dia nazak, cepat perginya. Itu dah berapa dah? 3. Yang keempat, anak-anak main peranan lagi. Buat solat hajat. Kalaulah ini ya Allah takdir aku. Kalau elok sembuhkan. Kalau engkau ambil nyawanya kami relakan. Permudahkanlah urusan mak aku ya Allah. Permudahkanlah urusan ayah aku ya Allah. Apa dia solat hajat? Berapa ramai yang solat hajat dalam masa yang kritikal? Sebab itu pembahagian tugasan itu sangat penting adik-beradik. Sangat penting. Jadi paling tidak sahabat-sahabat ada 4 dah. Yang kelima, apa dia? Yang kelima, kalau dia ada harta dia, kalau dia ada harta, ambil duit dia, sedekahkan. Ambil duit dia ketika hayat dia masih ada tu, ambil sedekahkan. Mana saluran-saluran. InsyaAllah dengan sedekah itu dapat menolong dia, memudahkan perginya, dan ketika dia hidup, bila sedekah, yang mana kalau lepas dia sedekah, dia meninggal, sedekah itu akan menjadi jariah dia, tolong dia. Sedekatun jariyatun, sedekah yang sifat dia berlari, meter dia sentiasa berjalan. Sebab itu bila dah meninggal, yang dapat orang yang sedekah je lah. Kan? Anak yang soleh, dia pergi ke channel lain pula. Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu bila harta yang kita kata sedekah jariah ketika kita hidup. Jadi itulah puan beberapa perkara yang mesti kita ada. Yang mesti kita ada. Sebab benda ni tak semua orang. Benda ini tak semua orang. Tak semua orang apa? Tak semua orang boleh main peranan. Ataupun tahu. Ataupun cakna. Sebab tu tadi puan cerita ketika orang sedang nazar, ada yang gelak-gelak duduk tepi. Kerana apa? Dia tak ada penghayatan mengenai apa yang disebutkan dengan keadaan orang yang sedang sakarat, tentang orang nazar. Macam tu. Tadi nampak ada soalan tadi. Saya pun tak perasan apa dia. Boleh puan Ustaz, kalau COVID kita tidak boleh jumpa daripada Puan Rokiah Mak Saman. Oh, kalau COVID maksudnya macam mana kita nak ni kan. Kalau COVID tak boleh jumpa, maka kita lagi jauh je lah apa yang kita boleh buat senarai tadi. Solat hajat. Oh, dia buat online kan? Baca. Jumaat saya baca tu. Bukan. Lagi jauh lah, yang boleh lagi jauh. Apa dia? Solat hajat, baca Quran, kan? Sedekah. Kan? Benda-benda ni kan boleh buat lagi jarak jauh. Kan? Jadi, kita tak boleh dengan sebab tertentu. Kan? Bukan saja COVID. Mungkin kerana benda-benda lain yang menyebabkan kita terhalang untuk bersama dengan dia. Kan? Jadi, kalau mampu dekat dengan dia, tambahlah. Yang tadi, mengajar, mengucap dan sebagainya. Kan? Itu special lah. Dan insyaAllah orang yang mati COVID pun mati yang sangat special. And dia dapat pahala syahid insyaAllah. Wallahu'alam. Ustaz. Ya. Boleh tangguh Ustaz. Okey. Kita boleh tangguh Ustaz. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami, ya Allah. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa, ya Allah, tok-tok guru kami, para alim ulama kami, yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim.